Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Mari sama-sama kita membaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar seperti yang disebut dalam kitab Sahih Al-Bukhari daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Sayyidul Istighfar, baca pada waktu pagi, muqinan biha, dia yakin dengan janji-janji Allah, famata min yaumihi, kemudian dia mati pada hari tersebut, qabla an yumsiya, sebelum masuk petang, fahuwa min ahlil jannah, maka dia tergolong dalam golongan ahli syurga. Wa man qalaha minal lail, dan siapa baca Sayyidul Istighfar sebelah malam, baca sekali pun tak apa, wa huwa muqinun biha, dia baca dan dia betul-betul yakin dengan janji Allah, famata qabla an yusbiha, dan dia mati sebelum subuh. Dia baca malam Sayyidul Istighfar, dia mati sebelum masuk waktu subuh, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk dalam golongan ahli syurga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sebab tu setiap kali kita buat live, saya ajak tuan-tuan dan puan-puan semua baca sama-sama saya Sayyidul Istighfar. Sekali pagi, sekali malam. Malam tuan-tuan baca sendirilah. Boleh juga baca lepas solat asar. Mari kita baca Sayyidul Istighfar. Hadisnya sangat kuat daripada Shaddad bin Aus dan dicatat dalam Sahih Al-Bukhari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Saya masukkan dalam buku yang saya susun ini 40 hadis jalan ke syurga. Amalan-amalan yang Nabi sediakan untuk bantu kita, memudahkan kita sampai ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, setiap pagi Rasulullah SAW berdoa. Tadi berzikir. Nabi tak akan tinggal 3 doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Nabi minta ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, Nabi minta rezeki yang baik. Yang ketiga, Nabi minta amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik,
amalan yang diterima. Setiap pagi Nabi berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon padamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyebabkan kita makin hari makin rasa takut kepada Allah, ingat dosa-dosa kita, itu bermanfaat. Ilmu bermanfaat ni khasyah, gerun, takut, bimbang masa depan kita di akhirat. Kalau dapat ilmu macam tu, kita patut bersyukur. Wa rizqan tayyiba, Nabi minta yang kedua, rezeki yang baik. Rezeki ni bukan duit saja, anak-anak yang soleh, isteri yang salihah, rumah tangga yang bahagia, kesihatan, keafiatan, kebahagiaan, rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, pagi ini kita akan sambung seperti yang kita janjikan. Kita sudah pun sampai tajuk kita, ayat antara ayat Al-Quran yang Allah turunkan pada musim panas dan pada musim sejuk. Rujukan kita kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang disusun oleh Imam As-Suyuti. Baik, ayat apa turun musim panas, ayat apa turun musim sejuk? Imam Al-Wahidi berkata, Allah menurunkan dua ayat berkaitan hukum Al-Kalalah di dalam surah An-Nisa. Kalau kita baca surah An-Nisa, kita akan jumpa dua kali perkataan Al-Kalalah. Al-Kalalah kali pertama kita akan jumpa ayat 12 surah An-Nisa. Nanti kita akan jumpa lagi di hujung-hujung surah An-Nisa, kita akan jumpa perkataan Al-Kalalah pada ayat 176. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong doakan saya, mudah-mudahan kita semua sihat walafiat, bahagia hidup kita insya-Allah. Baik tuan-tuan, ayat mula-mula kita jumpa surah An-Nisa ni ayat 12, Al-Kalalah. Nanti kita akan jumpa lagi di hujung surah An-Nisa ayat 176. Kita buka Quran. Al-Kalalah. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa sebelum surah Al-Ma'idah. Saya nak baca sikit ayat 12 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'ah wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus fa in kanu akthara min dhalika fahum syuraka'u fi thuluth min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghayra mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Sadaqallahul azim. Ayat Quran, setiap satu huruf 10 pahala tuan-tuan. 10 pahala ni huruf-huruf yang kita tak faham. Sebab tu Nabi sebut alif sebagai contoh, alif lam mim. Tak ada orang boleh faham alif lam mim, Allah yang faham. Alif itu 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Tapi kalau kita baca Quran, kita faham, ada riwayat satu huruf tu antara 25 ke 50 pahala. Banyak pahala yang kita dapat kalau kita baca Quran dan kita faham Al-Quran. Satu huruf 10 pahala, kita baca tak faham. Contoh, alif lam mim. Apa maknanya? Allah saja yang maha mengetahui. Baik, ayat 12 ni ayat berkaitan faraid. Allah Ta'ala sebut,
jika seorang lelaki mewarisi harta pusaka dengan cara kalalah, ataupun seorang perempuan dapat harta pusaka dengan cara kalalah. Seorang lelaki mati atau seorang perempuan mati, dia tinggal harta pusaka kepada walahu akhun, dia ada saudara. Mayat ni ada saudara, ada brother, au ukhtun, ada saudari dia, sister kepada mayat, brother kepada mayat. Jadi kalalah ni ialah hukum brother dan sister mayat layak mendapat pusaka. Itu maksud kalalah. Falikulli wahidin minhumas sudus. Maka setiap orang, kalau dia ada seorang saudara ataupun dia hanya ada seorang saudari, maka saudara atau saudarinya yang seorang tu dapat 1/6. Saudara dan saudari ni yang dimaksudkan ialah saudara seibu dengan mayat. Yang kata kalalah ni saudara satu ibu dengan mayat, atau saudari satu ibu dengan mayat. Maknanya dia dengan jenazah tu sama mak satu rahim tapi ayah lain-lain. Dia boleh dapat pusaka tak? Dia boleh dapat pusaka. Yang ni lah dipanggil ayat kalalah. Ayat kalalah. Ayat kalalah ni turun musim sejuk. Ayat kalalah di awal surah An-Nisa turun musim sejuk. Nanti kita akan jumpa satu lagi. Ayat kalalah di akhir surah An-Nisa turun musim panas. Dan hukum dia pun ada beza. Saudara atau saudari seibu, kalau dia tunggal, dia seorang, dia dapat 1/6. Nanti saya akan bagi tahulah syarat-syarat dia nak boleh dapat tu. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. Kalau mereka ramai, ada 2 orang, saudara seibu dengan mayat ataupun saudari seibu dengan mayat, ada ramai, ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, maka mereka berkongsi 1/3. 1/3 tu ni pun share sama-sama mereka. Dan specialnya ayat ni, saudara dan saudari mayat yang seibu, mereka berkongsi sama rata. Selalunya yang lelaki dapat lebih, yang perempuan dapat kurang. Tapi saudara seibu dengan mayat mati, saudara seibu, laki ke perempuan ke, kalau ada 2 orang ke atas, mereka berkongsi 1/3 secara sama rata, walaupun mereka berbeza jantina. Allah Ta'ala sebut fahum syuraka, mereka sama-sama berkongsi sama rata, fithulus, dalam 1/3 tu dibahagi kepada mereka sama rata. Min ba'di wasiyati yusra biha audain, nak bahagi ni kena settle dululah. Wasiat si mati, hutang si mati, kena bayar hutang dulu, tunai wasiat dulu, baru boleh faraid. Ulama sepakat tunai hutang dulu. Lepas tu tengok pula kalau si mati ada buat wasiat, tunai wasiat dia, yang baki itu baru difaraidkan. Yang jadi masalahnya, sahabat tak faham kalalah ni sahabat Nabi. Sebab di hujung surah An-Nisa, Allah bagi tahu saudari kepada mayat, kalau seorang dapat 1/2. Yang tak sah yang kita baca ni, kalau seorang 1/6. Di hujung surah An-Nisa, Allah bagi tahu seorang saudari dapat 1/2. Dan kalau saudari mayat ramai, dapat 2/3. Jadi pecahan dia lain. Hujung surah An-Nisa, 1/2 untuk seorang, 2/3 untuk ramai. Ayat 12 surah An-Nisa, seorang 1/6. Kalau ramai, kongsi 1/3. Tuan-tuan boleh ikuti tak ni faraid ni? Faraid. Jadi macam itulah tuan-tuan. Antara sahabat yang tak faham ni, Sayyidina Umar, dia confuse lah, dia baca surah An-Nisa. Awal surah kata saudari kepada mayat, seorang 1/6, ramai kongsi seorang 1/6, kalau ramai kongsi 1/3. Hujung surah An-Nisa, sister kepada mayat, seorang dapat 1/2, kalau ramai dapat 2/3. Dia pun confuse, macam mana ni? Ada 2 ayat kalalah. Jadi yang pertama kita dapat info, kalalah di awal surah An-Nisa turun musim sejuk.
kalalah di akhir surah An-Nisa ayat 176 turun musim panas. Boleh dapat yang tu pun tak apa dah. Nah, boleh ingat yang tu. Baik, saya nak bagi tahu sikit. Yang hujung surah An-Nisa itu, kalalah turun musim panas, Allah bercerita tentang saudari seibu sebapa. Yang tu yang kalau dia seorang 1/2, kalau ramai dia dapat 2/3. Yang tu sister yang satu ibu dan satu bapa dengan mayat. Yang awal surah An-Nisa ni, saudari yang hanya satu ibu dengan mayat tapi berbeza bapa. Itu beza dia. Kemudian dia ada syarat lah. Saudara atau saudari yang satu ibu dengan mayat, dia nak dapat faraid tu dia ada syarat. Kita kena cek dulu. Mayat tidak ada anak laki, mayat juga tidak ada anak perempuan. Mayat tidak ada cucu laki, mayat tidak ada cucu perempuan. Mayat tidak ada ayah, mayat tidak ada datuk. Ada 6. Kena semak betul-betul. Saudara atau saudari mayat akan dapat faraid dengan syarat tidak ada 6 golongan ni. Mayat mati, kita tengok mayat ni ada anak lelaki tak? Cek lah. Dengan isteri pertama ke, isteri kedua ke. Ataupun dia memang tak kahwin, dia tak ada anak. Okey. Atau dia kahwin, dia mayat ni memang tak ada zuriat, tak ada anak. Anak lelaki tak ada. Lagi, anak perempuan dia pun tak ada. Okey. Cucu lelaki dah tak? Cucu lelaki pun tak ada. Cucu lelaki yang datang daripada anak lelaki dia. Daripada jalur anak lelaki tak ada. Cucu perempuan daripada anak lelaki mayat pun tak ada. Kemudian kita tengok ayah mayat. Masih hidup ke? Tak, mati dah ayah mayat pun. Datuk mayat, ayah kepada ayah mayat, mati juga. Line clear, barulah saudara atau saudari kepada mayat yang satu ibu tu layak dapat. Dapat banyak mana ustaz? Kalau dia seorang, dia dapatlah 1/6 dekat dia. Kalau ada ramai, yang satu ibu dengan mayat tu, ramai ada 2 orang, 3 orang, tak kira jantina ni, dia tak kira lelaki, tak kira perempuan, mereka akan berkongsi fahum syuraka'u fi thuluth, mereka berkongsi 1/3. Macam tu. Ada tak tuan-tuan yang ada saudara satu ibu, ayah lain-lain tapi mak sama? Tentu ada dalam masyarakat kita. Dia ada adik dia, satu mak dengan dia, tapi ayah lain-lain. Mak satu, mak kahwin 2 kali. Maka saudara seibu namanya tu, atau saudari seibu, dia boleh dapat tak harta kita kalau kita mati? Jawabnya boleh. Ada syarat tak? Ada syarat. Jangan ada 6 golongan ni. Mayat tidak ada anak laki, mayat tidak ada anak perempuan, mayat tidak ada cucu lelaki dari keturunan anak laki mayat. Cucu lelaki daripada anak laki dipanggil ibnul ibni. Cucu lelaki daripada anak lelaki pun tak ada. Cucu perempuan melalui anak lelaki mayat pun tak ada. Mayat tidak ada ayah, mayat tidak ada datuk. Datuk ni maksudnya ayah kepada ayah, bukan ayah pada ibu. Ayah pada ibu tak, dia bukan pewaris. Tak perlu kita sibuk dengan dia. Yang datuk ni ayah kepada ayah mayat. Ayah mayat tak ada, ayah kepada ayah mayat, datuk pun tak ada. Bila tak ada 6 golongan ni, maka harta si mati perlu difaraidkan kepada saudara seibu mayat ataupun saudari yang satu ibu dengan mayat. Banyak mana dia dapat? Kalau bilangan dia seorang diri, dia dapat 1/6. Kalau ada ramai 2-3 orang, kita tak kisahlah jantina mereka lelaki ke perempuan, yang penting mereka satu ibu dengan mayat. Fahum syuraka'u fi thuluth. Mereka, kita bagi peruntukan 1/3, kita bahagikan sama rata kepada saudara dan saudari seibu dengan mayat. Harap-harap tuan-tuan faham. Tapi nak bagi ni mesti min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Selesaikan dulu, walaupun Quran sebut wasiat, tapi sepakat ulama selesai hutang dulu. Dain. Allah sebut dain ni lambat. Allah sebut wasiyatin yusa biha, wasiat yang si mati wasiatkan, kena settle yang tu dulu. Au dain, atau hutang. Ulama-ulama bersepakat, keempat-empat mazhab,
antara hutang dengan wasiat, yang mana nak dahulukan? Dahulukan hutang dulu. Sebab hutang ni satu tanggungjawab. Wasiat ni dia berkeinginan. Dia kata kalau aku mati, lepas mati aku nak bagi kepada, contoh, aku nak bagi kepada Ma'had Taujih Islami 20,000 contohnya. Dia ada hasrat dan dia nak buat tu, dia kata lepas mati hampa tolong laksanakan. Bayar hutang dulu. Lepas tu baru kita tengok wasiat dia. Begitu. Sengaja Allah dahulukan sebut wasiat, lepas tu baru Allah sebut hutang, kerana hutang ni biasanya orang teringat, orang mai tuntut, orang tahu si mati ada hutang tak bayar, jadi orang akan mai tuntut kepada waris. Hutang ni biasanya ada saksi, ada tulis dan sebagainya. Tapi wasiat ni biasanya orang cakap mulut. Jadi biasanya waris-waris ni dia mengabaikan wasiat. Sebab tu Allah sebut dulu wasiat. Nak tunjuk betapa pentingnya menunaikan wasiat si mati. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, harap dapat ikuti. Saudara dan saudari mayat boleh dapat 1/3 kalau seorang. Kalau ramai, mereka dapat minta maaf, kalau seorang mereka dapat seorang dapat 1/6. Likulli wahidin minhum as-sudus wa fa in kanu akthara min dhalika fahum syuraka'u fi thuluth. Kalau mereka ramai, mereka berkongsi 1/3. Adalah cara kira dia dalam ilmu faraid. Dengan syarat apa? Syarat si mati tidak meninggalkan anak lelaki, si mati tidak meninggalkan anak perempuan, si mati tidak ada cucu lelaki daripada jalur anak lelaki, si mati tidak ada cucu perempuan daripada jalur anak lelaki, si mati tidak ada ayah, dan si mati tidak ada datuk. Datuk tu datuk sebelah ayah, ayah pada ayah pun tak ada. Jadi 6 ni tak ada. Kita semak, kita cek, tak ada 6 ni, baru layaklah saudara atau saudari seibu dengan mayat. Pasal harta ni ustaz, tiba-tiba nanti saudara boleh jadi ramai sekalipun si mati ini tiada waris. Ya, kalau dia tidak ada waris, itulah makna kalalah. Kalalah ni dalam ta'rif kitab faraid, kalalah ialah mayat yang laisa lahu walad, dia tidak ada zuriat, tak ada anak, tak ada anak lelaki, anak perempuan, tak ada cucu lelaki, cucu perempuan, tak ada zuriat yang mewarisi harta dia, yang bawah dia tu, keturunan dia tidak mewarisi hartanya. Walaisa lahu walid, dan dia tidak ada ayah, datuk ke atas. Atas tak ada, bawah tak ada. Atas tu ayah dan datuk, bawah ni anak, cucu, cicit, tak ada. Maka yang layak ialah di tepi-tepinya, iaitu saudara-saudarinya. Okey? Macam tu. Itu kalau saudara atau saudari seibu. Kalau saudara atau saudari seibu sebapa atau saudara saudari sebapa, yang tu yang di hujung surah An-Nisa Allah bagi tahu. Kita tengok hujung surah An-Nisa, ayat kalalah juga 176. Yang tu kalau seorang dapat 1/2, kalau ramai dapat 2/3. Untuk siapa tu? Untuk saudari seibu sebapa atau saudari sebapa. Yang kita duk urai atas ni seibu. Memang confuse lah tajuk ni. Faraid ni memang satu ilmu yang kata Nabi, ilmu yang akan diangkat. Paling pertama Allah angkat ilmu tanda akhir zaman ni, tanda hampirnya kiamat. Ilmu mula-mula Allah cabut ilmu faraid. Ilmu faraid. Dan ilmu ni mudah lupa. Nabi kata ta'allamul faraidah, belajarlah faraid, wa'allimuha an-nas. Lepas dah belajar, ajakkan orang ramai. Alhamdulillah, saya tak mau lupa, saya di Ma'had Taujih Islami ni, saya memang mengajak fiqh dan juga mata pelajaran faraid. Kalau kita tak ajak, kita memang kita akan lupa. Ayat 176 surah An-Nisa. Ayat terakhir lah, ayat 176 ni ayat terakhir surah An-Nisa. Ini turun musim panas. Allah Ta'ala bagi tahu, ini mru'un halaka, seseorang mati. Tak kira lah
siapa-siapa pun, orang lelaki kaum perempuan kan, dia mati. Laisa lahu walad, dan dia tidak mempunyai anak. Anak sini makna zuriat. Laisa lahu walad, dia tidak ada zuriat. Anak lelaki tak ada, anak perempuan tak ada, cucu lelaki tak ada, cucu perempuan tak ada, cicit semua tak ada. Walahu ukhtun, yang dia ada saudara perempuan. Saudara perempuan di sini, saudara perempuan yang seibu sebapa, atau saudara perempuan sebapa. Tapi prioriti dia saudara perempuan yang seibu sebapa lah. Kalau tak ada saudara perempuan seibu sebapa, baru diberi kepada saudara perempuan sebapa. Falaha nisfu ma tarak, maka baginya 1/2. 1/2 kalau saudari perempuan ni dia seorang, dia dapat 1/2. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad, dia akan mewarisi dengan syarat si mati. Allah ulang lagi, dengan syarat si mati tidak meninggalkan anak, cucu, cicit macam tu. Fa in kanat tathnatain, jika ada 2 orang saudari kepada mayat, ada 2 orang, falahuma ath-thuluthan, mereka mendapat 2/3 mimma tarak, daripada apa yang ditinggalkan. Wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa, dan jika ada saudara dan saudari, saudara mayat pun ada, saudari mayat pun ada, yang seibu sebapa dengan mayat, yang ni mereka berkongsi lah. Falidzakari mithlu hazzil unthayain, brother akan dapat 2 kali ganda sister mayat tu. Kalau ada brother dan sister, mereka dapat 2 kali ganda. Ini pun ada syarat, tapi syarat dia taklah seketat saudara seibu, saudari seibu. Saudara-saudari yang seibu dan sebapa dengan mayat, syarat dia ada, tapi taklah ketat sangat. Saudara mayat yang seibu sebapa dengan mayat, dia akan dapat syarat pertama, mayat tak ada anak laki. Kalau mayat ada anak laki, dia tak dapat. Saya bagi contoh lah untuk faham, minta maaf no. Contoh ni sekadar untuk faham. Beberapa bulan lepas, pelawak Maharaja Lawak tu, Abam, betul ke? Abam Boce. Betul saya sebut macam tu, Abam Boce. Dia mati, dia ada saudara dia, Ali Putih. Itu brother dia. Brother dia boleh dapat kah? Brother yang satu ibu, satu bapa dengan dia, satu ibu dengan dia, boleh dapat? Tak boleh dapat, pasal ada anak lelaki. Anak lelaki dia saya pun tak tahu nama apa. Anak lelaki dia menghalang saudara mayat, iaitu Ali Putih. Okey, saudara dan saudari mayat boleh dapat dengan syarat si mati tak ada anak lelaki, si mati tidak ada cucu lelaki daripada jalur anak lelaki. Kalau ada cucu lelaki yang mai ikut anak lelaki dia, cucu tu lelaki, anak dia pun lelaki, dia mati. Okey, cucu tu boleh halang brother and sister. Yang ketiga, ayah. Ayah pun boleh halang. 3 golongan ni yang menghalang brother and sister. 3 golongan. Anak lelaki, cucu lelaki, father, bapa kepada mayat. Okey. Anak lelaki, cucu lelaki, bapa. Ada salah seorang daripada 3 ni, maka brother and sister tak layak 1 sen pun. Tak layak 1 sen pun. Yang ustaz kata 6 tadi, 6 tu saudara atau saudari seibu. Seibu dia syarat dia ketat. Anak lelaki jangan ada, cucu lelaki tak ada, anak perempuan tak ada, cucu perempuan tak ada, ayah mayat tak ada, datuk mayat tak ada. Baru saudara-saudari seibu mayat layak dapat harta yang ditinggalkan, pusaka itu. Harap-harap tuan-tuan dapat faham noh. Syarat saudara seibu ada 6. Jangan ada 6 golongan ni baru dapat saudara seibu, dapat faraid. Kemudian kalau saudara seibu sebapa, 2 beradik, 1 ibu, 1 bapa, dia boleh dapat dah harta si mati. Boleh dapat juga dengan syarat tidak ada 3 golongan. Salah seorang daripada 3 golongan ni, anak laki mayat tak ada, cucu laki mayat tak ada, dan ayah mayat pun tak ada. Mungkin ada isteri mayat. Isteri mayat tak boleh halang brother and sister. Anak perempuan mayat pun tak boleh halang brother and sister. Mak mayat pun tak boleh halang. Yang boleh halang ni geng-geng laki. Orang utara panggil orang jantan boleh halang brother and sister. Siapa orang jantan tu? Orang laki tu anak laki mayat
Yang kedua, cucu laki mayat pun boleh halang. Yang ketiga, ayah mayat, ayah kandung mayat. Allah sebut kalalah juga di dua tempat, tapi kalalah ni hukum dia berbeza. Kalalah awal surah An-Nisa, dia ada 6 syarat, 6 golongan yang menghalang saudara-saudari seibu. Kalalah di hujung surah An-Nisa, 3 golongan saja yang menghalang saudara dan saudari mayat, iaitu saudara seibu sebapa atau saudara-saudari sebapa. Kalau penin tuan-tuan, kita kena buat waktu khas lah mengaji faraid. Kena ada jalan kira dia apa semua. InsyaAllah. Tak susah. Ilmu faraid ni ilmu yang sangat-sangat mudah. Kalau kita faham, kita seronok. Dan dia sangat penting. Bila ada orang tutup mata mati je, menjadi kewajipan selesaikan urusan penyelenggaraan jenazah. Kemudian semak, kalau dia ada zakat yang tak bayar, ambil duit peninggalan dia, bayar zakat, bayar utang. Kalau ada wasiat pun tunaikan wasiat, tapi dalam 1/3 saja wasiat. Lepas itu balance harta yang bersih itu perlu difaraidkan. Banyak orang mati tapi dia tak faraid. Mayat tu mati merana dalam kubur, keluarga tak faham. Dia mati, dia tinggal isteri, dia tinggal anak perempuan, macam tu saja. Sedangkan dia masih ada adik-beradik dia yang satu ibu, layak dapat. Mungkin dia ada abang dia, ada kakak dia yang seibu sebapa, layak dapat. Sebab dia tak ada anak lelaki pun, dia tak ada cucu lelaki pun, dia tak ada ayah pun. Layak dapat, tapi tak diberikan. Dan waris pun tak mengaji, tak tuntut. Jangan ingat orang tak tuntut tu kita tak perlu bayar. Di akhirat Allah akan persoalkan. Allah tanya, Allah soal. Jenuhlah nak jawab di akhirat. Ini punca kerana jahil tak belajar ilmu faraid. Okey? Jadi macam itulah. Ada orang dia kahwin, dia ada isteri, kemudian dia dapat anak perempuan semua. Dia pun dah kerja. Ayah dia pun mati lama dah. Ayah dia mati. Dia ada isteri. Dia ada anak perempuan 5 orang. Semua perempuan. Tak ada anak lelaki seorang pun. Berapa kali beranak pun tak dapat anak lelaki. Rezeki. Belum rezeki tak dapat anak lelaki. Contoh. Dia ada isteri. Dia ada 5 orang anak perempuan. Ayah dia mati lama dah. Ayah dia mati tahun 90-an. Itu mati. Mak dia pun mungkin mati dah. Tak penting. Yang penting dia tak ada ayah. Dia tak ada anak lelaki, cucu pun belum ada. Dia belum, anak dia pun tak ada yang kahwin lagi. Anak lelaki tak ada, cucu lelaki pun tak ada. Ayah pun dah mati lama. Jadi, kalau dia ada KWSP pun semua, dia kena tulis penama tu. Tulis penama yang layak. Dan dia perlu kemas kini. Selagi dia belum ada anak lelaki, maka abang-abang, kakak-kakak dia tu memang layak mendapat harta peninggalannya. Sekiranya jadi apa-apa dia mati, brother dan sister dia layak dapat. Sebab anak lelaki tak ada, cucu lelaki tak ada, ayah pun tak ada. Orang yang tak mengaji faraid, dia tak faham benda ni. Mungkin dia tinggal harta, isteri dan anak-anak dia saja yang makan harta peninggalan dia tu. Abang kakak dia pun tak mengaji, tak tahu. Jadi itulah masalah kejahilan akan menjadi penyebab azab kubur dan akhirat nanti. Na'udzubillahi min zalik. Orang dulu-dulu belajar faraid. Nabi kata akhir zaman orang dah tak suka mengaji faraid. Dan orang nak mengajak faraid pun tak ramai. Allah Ta'ala bagi mati seorang ulama yang betul-betul faham faraid, tak ramai. Macam tu. Kalau waris ambil duit si mati untuk buat upah haji untuk si mati, sedangkan salah seorang waris tak setuju, macam mana tu ustaz? Upah haji ni, dia kalau memang duit simpanan dia tu dah banyak dan macam 10,000 lebih, itu memang dia berkemampuan untuk pergi haji. Berkemampuan, cuma belum sampai giliran. Dia dah ada kemampuan di sudut wang ringgit, belum dipanggil nama dia, belum tiba giliran, tak ada rezeki, dia mati. Maka dalam kes yang macam ni memang wajib
Waris tak perlu ditanya setuju tak setuju. Kita sunat, kita bincang lah. Sunat, bincang. Kalau tak setuju pun memang kena cabut duit tu untuk buat upah haji. Sebab dia dah berkemampuan di sudut RM2 dia. Dalam tabung haji dia ada RM10,000 lebih. Memang dia kena pergi haji, tapi tak sampai giliran lagi. Duk buat rayuan pun tak ada rezeki, mati. Kena ambil upah haji. Tapi kalau dia baru buka akaun, dalam tabung haji dia ada RM3,000, RM4,000. Kalau dia hidup pun dia tak boleh pi RM3,000, RM4,000. Dia belum berkemampuan. Maka dia mati. Yang tu kena bincang dengan waris. Nak buat ke upah haji? Kalau mereka semua setuju, buat. Kalau tak setuju, tak boleh buat lah. Yang tu kena guna duit anak-anak atau duit keluarga yang mana nak sponsor, nak taja, tolong buatkan upah haji untuk dia. Macam tu. Tengok di sudut duit dia. Bukan duit dalam tabung haji saja, kita kena tengok juga duit dalam Maybank, dalam bank Islam. Kalau campur duit tu melebihi RM10,000, ternyata di sudut kewangan dia berkemampuan. Maka dia mati dalam keadaan dia berkemampuan, wajib dibuat upah haji. Tapi kalau duit dia dalam tabung haji ada RM1,000, dalam bank Islam pun ada RM1,000, tang lain tak ada RM2,000 macam tu saja. Dia hidup pun dia tak berkemampuan, maka dia mati dalam keadaan tak berkemampuan, tidak wajib buat upah haji. Kalau nak buat juga, kena bincang dengan waris-waris lain dulu. Kalau dia setuju, buat. Kalau ada yang tak setuju, kita guna duit kita sendirilah untuk taja upah haji dia. Harap ke amal hayati boleh faham, insya-Allah. Macam tu. Baik, kita tengok hadis. An Umar radhiyallahu anhu qala ma raja'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in raja'tuhu fil kalalah wa ma aghlaza li fi syai'in ma aghlaza li fihi hatta ta'ana bi isba'ihi fi sadri wa qala ya Umar ala takfika ayatus sayf allati fi akhir suratin nisa, rawahu Muslim. Artinya daripada Umar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah merujuk suatu masalah kepada Rasulullah. Aku tidak pernah merujuk masalah kepada Rasulullah seperti mana aku merujuk masalah tentang hukum kalalah. Kalalah ni aku tak faham, aku banyak kali duk pergi rujuk Nabi. Masalah lain Nabi bagi tahu, mengaji dengan Nabi ni, faham. Tapi kalalah ni aku banyak kali duk pergi tanya Nabi. Sebab kalalah ni awal surah Nisa kata 1/6, 1/3. Hujung surah Nisa pula 1/2, 2/3. Macam mana apa semua? Macam yang saya duk hurai tadilah. Jadi Sayyidina Umar dia confuse tentang sedara dan sedari mayat. Yang mana yang dapat 1/2, 2/3, yang mana yang dapat 1/6, 1/3. Mana syarat-syarat dia apa semua nak kena hafal. Macam tu. Sayyidina Umar kata tak ada lah bab lain lah. Bab ni aku tak faham sungguh. Aku banyak kali duk rujuk Nabi, duk ulang pergi rumah Nabi, duk jumpa Nabi, duk mudzakarah, duk bincang tajuk kalalah yang kita bincang pagi ni. Dan baginda tidak pernah bersikap keras denganku seperti mana kerasnya baginda kepadaku tentang masalah al-kalalah. Dan baginda tidak pernah bersikap keras denganku seperti mana kerasnya baginda kepadaku tentang masalah kalalah. Sehingga baginda menyucuk jarinya ke dada aku. Duk tanya banyak sangat, awak tak faham dah tahu. Nabi duk hurai dah, dia tak faham lagi sampai Nabi cucuk. Nabi cucuk jari Nabi ke dada aku, ke dada Sayyidina Umar. Nabi cucuk tu. Dan Nabi bersabda, ala takfika ya Umar, ala takfika ayatul saif. Wahai Umar, apakah belum cukup lagi untukmu ayat musim panas yang berada fi akhir suratin Nisa, yang berada di surah An-Nisa, ayat terakhir surah An-Nisa tu. Hang bacalah elok-elok bagi faham. Seseorang mati, dia tak tinggal anak, tak tinggal cucu, anak lelaki, dia maksudnya anak lelaki di situ. Kalau dia tinggal anak perempuan, masih saudara-saudari masih layak. Kemudian dia tak ada ayah, tak ada anak lelaki, tak ada cucu lelaki, tak ada ayah, maka saudara dan saudarinya
layak menerima harta dia. Kalau seorang sedari perempuan tu, kalau seorang, dia dapat 1/2. Kalau mereka ramai, kok mayat ni ramai ni 2 orang atau lebih, mereka dapat 2/3 kongsi sama mereka. Dan kalau mayat ni ada kok, ada abang, ada adik, bercampur jantina tu, brother and sister, maka mereka akan dapat baki diberi kepada pewaris-pewaris lain dulu. Baki balance harta diberi kepada brother and sister. Cara pembahagiannya ialah lizzakari, yang lelaki, abang, brother, mithlu hadzil unsayain, akan dapat 2 kali ganda. Sister, brother akan dapat 2 kali ganda daripada kakak dia, saudari dia, saudari mayat. Macam tu. Jadi kita berhenti takat ni dulu. Tuan-tuan boleh tengoklah penutup surah An-Nisa, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka meminta fatwa daripada kamu, katakanlah Allah telah menjelaskan fatwa berkaitan al-kalalah. Kalalah, mayat yang mati, tidak meninggalkan anak, tidak meninggalkan anak lelaki, tidak meninggalkan cucu lelaki, dan tidak meninggalkan ayah, maka brother and sisternya memang layak. Melainkan jika brother and sister itu satu ibu dengan mayat, maka syaratnya lebih banyak. Tidak ada anak lelaki, tidak ada anak perempuan, tidak ada cucu lelaki, tidak ada cucu perempuan, tidak ada mayat, tidak ada ayah, dan mayat tidak ada datuk. Barulah saudara atau saudari seibu dengan mayat, al-akh li al-ukhtu li layak menerima pusaka. Kalau seorang dia dapat 1/6 mutlak untuk dia. Kalau saudara-saudari seibu itu ramai, mereka berkongsi, fahum syuraka fi thulus, mereka berkongsi 1/3. Dan spesialnya dalam bab ini diberi sama rata, fahum syuraka, mereka share sama rata, tuqsam bainahum bisawiyah, dibahagikan sesama mereka sama rata, iaitu untuk auladul saudara saudari seibu. Kalau ni ramai, cukup syarat-syarat yang saya menyatakan 6 tadi, mereka akan dapat 1/3 tu bahagi sama rata tanpa dilihat jantina laki dan perempuan. Ini yang saya nak confuse. Ada ayat laki perempuan dapat sama rata. Baca surah An-Nisa yang hujung, brother dapat 2 kali ganda pula. Macam tu. Jadi mudah-mudahan kita dapat faham status saudara tu ada beza, kerana ayat pun ada beza. Satu turun musim sejuk, awal turun musim panas. Okey, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.